Terima kasih kerana masih bersama kami. Sempena Hari Ibu, Berita Plus menyusuri perjalanan berliku 3 orang ibu yang membesarkan anak-anak mereka. Wartawan Nur Fazira Azman melaporkan. Sejak sedekat lalu, Cik Sarima Ahmad sudah mengasuh 9 anak titipan selain membesarkan 3 anak kandungnya. Ada anak titipannya yang dibesarkan sejak bayi lagi. Bila kakak berusia 45 tahun lah, tu 10 tahun lepas. Jadi itu adalah satu keputusan keluarga. Anak-anak pun setuju. Jadi mereka membesar dalam satu rumah, bawah satu bumbung. Pada mulanya mestilah ada sikit ketidakserasian. Tapi lama-kelamaan mereka dah sesuai. Perbelanjaan yang ditanggung mungkin besar, tetapi berat lagi hatinya bila anak titipan yang dijaga dikembalikan ke pangkuan keluarga asalnya. Ada yang daripada bayi seawal 2 bulan dah bersama kami. Jadi dah macam adik-beradik sendiri, dah macam anak saya sendiri. Jadi macam pasti beratlah hati ini kan nak berpisah dengan mereka. Sungguh pun begitu, pengalaman sebagai ibu titipan memberi kepuasan luar biasa, terutamanya bila mendengar kata-kata begini. Dia cakap tu bila dia nak jaga kakak sampai kakak tua nantilah. Jadi macam bila kakak sakit dia nak rawat kakak. Macam kita tak tahu ni anak orang yang kita jaga, tapi dia besar hati sampai boleh cakap yang dia sanggup nak jaga kita. Mungkin dia nampak yang kita ikhlas jaga dia dari kecil. Mungkin itu satu cara dia nak balas jasa kita lah. Selain anak titipan dan anak kandungnya, Cik Sarima juga digelar Mama oleh kanak-kanak lain kerana aktif sebagai relawan dalam masyarakat. Seorang lagi ibu yang memberikan sepenuh jiwa dalam membesarkan anak-anaknya ialah Cik Nurul Damira. Beliau tidak tahu apa-apa tentang autisma sehinggalah anak lelakinya dilahirkan. Berbekalkan rujukan kepada sumber-sumber online, para pakar dan pengalaman sendiri, ibu ini membuka akaun media sosial untuk meningkatkan kesedaran tentang autisma sekaligus membantu ibu bapa yang bergelut dengan masalah yang sama. Ramai orang yang tidak tahu tentang autism. Seperti kami dulu, masa kami found out tentang Adam kan, saya tak tahu pun pasal autism ni. Ya, satu benda pun saya tak tahu. Alhamdulillah, like we got a lot of macam positive feedback and macam ramai berkongsi pengalaman diorang, membantu kami juga. Meskipun lebih tumpuan diberikan kepada Adam, kasih sayang kepada anak-anaknya yang lain tidak pernah berbelah bagi. Tak boleh nafikan yang ada anak autistik ni, dia punya tumpuan banyak kepadanya. Tapi Alhamdulillah dengan saya punya partner, adik-beradik, family saya, jadi kami actually dapat membantu Aira juga untuk bersama dengan kita. So dia tak ketinggalan. Untuk membantu Adam, beliau dan suami berhabis wang simpanan untuk rawatan terapi autisma secara privat. Untuk menambah pendapatan, mereka juga memulakan perniagaan dari rumah selain kerja sepenuh masa. Dengan pertolongan kami, Adam akan dapat mempertingkatkan diri dalam masa hadapan juga. InsyaAllah ini semua akan jadi untuk kebaikannya. Happy Mother's Day! Seperti mana ibu mereka mencurahkan perhatian demi memberi mereka masa depan yang lebih baik, begitulah juga ketelitian pasangan adik-beradik ini membuat terrarium untuk ratu hati mereka. Mereka menyaksikan sendiri pengorbanan ibu mereka ketika pernah hidup sebagai gelandangan di Pantai Sembawang selama 3 bulan sekitar sedekat lalu. Saya hamil dengan 2 anak-anak lelaki saya masih muda, diorang dalam 6-4 tahun gitu. Dan selalunya bila saya terfikirkan yang bila agaknya situasi saya akan habis, kadang saya rasa saya masuk dalam depression. I got really sad lah kan, dan tak nak makan pun waktu tu. Meskipun hampir putus asa, beliau bangkit semula untuk memastikan anak-anaknya mempunyai masa depan yang lebih cerah.
Saya rasa kalau saya tak ubah nasib saya, siapa lagi yang akan ubahkan nasib saya. Jadi apa yang saya bikin adalah untuk mengubah pemikiran saya dulu, untuk mengambil sikap yang lebih positif. Saya cuba dapatkan macam pengajaran dari apa-apa cabaran yang saya lalui dan selalu akan berfikir untuk mencari solusi. Beliau berharap pengalamannya bangkit dari keperitan hidup dapat menjadi pembakar semangat dan inspirasi kepada ibu-ibu lain yang sedang berdepan dengan cabaran. Saudara, semestinya kisah-kisah tadi itu boleh dijadikan teladan. Dan beralih pula, acara Haiti Hari Ibu Warna 942 yang ditiadakan selama 4 tahun akibat pandemik kembali diadakan secara besar-besaran. 600 peminat berpeluang berinteraksi dengan para personaliti stesen radio Warna 942 dan dihiburkan oleh artis tempatan dan luar negara. Para pendengar dan peminat Warna 942 berkumpul di Dewan Orchid Country Club hari ini untuk memberi penghargaan kepada mereka yang bergelar ibu. Di samping itu juga, mereka dapat bersama-sama ahli keluarga dan sahabat handai bagi merayakan bulan Syawal. Kami amat berbesar hati sekali melihat kehadiran para pendengar kami yang sama-sama ingin menjayakan acara yang dah lama mereka nantikan, ya. Sambutan yang amat besar, saya pasti memandangkan 600 tiket telah pun habis dijual dalam masa lebih kurang 2 minggu saja sejak kami lancarkan penjualan tiketnya pada bulan Mac yang lalu. Selain dihiburkan oleh DJ kegemaran, para hadirin juga menyaksikan persembahan oleh kugiran tempatan Nobat Kota Singa dan penyanyi popular Malaysia Izzat Lazim. Mereka yang hadir berpuas hati dan seronok dapat menyertai acara ini. Saya rasa saya harus memberi thumbs up untuk acara ini kerana DJ-DJ Warna dapat membawa acara ini dengan baik dan membawa acara ini dengan secara spontan dan menghiburkan. Sebelum ni memang acara-acara Warna memang mewarnakan seperti semua DJ yang very talented and diorang semua akan menghiburkan. Persatuan Pemudi Islam Singapura atau PPIS akan melancarkan khidmat perundingan guaman. Ia adalah sebahagian daripada inisiatif Ruang Wanitanya yang baru. Khidmat itu akan meningkatkan akses kepada sokongan guaman bagi wanita menerusi bantuan dan rujukan guaman secara percuma. Presiden Halimah Yacob menyambut baik perkembangan itu dalam Majlis Hari Raya PPIS bertemakan peran contoh terbesar wanita. Beliau menekankan peran contoh dan mentor wanita boleh membawa kesan meluas dalam masyarakat bila ia mempengaruhi golongan wanita muda secara positif. This starts in the family setting, which is the bedrock of our society, and where this equal partnership is nurtured and promoted. At the workplace, we must continue to foster workplace cultures that recognize and encourage women with leadership potential to advance women's development. Selain bertujuan memupuk perpaduan sosial dan keharmonian antara kaum, majlis ini juga menyediakan wadah bagi kaum wanita pelbagai bangsa dan agama untuk memupuk ikatan yang lebih erat. Yang paling penting buat Harmoni Raya tahun ini ialah supaya lebih ramai wanita sama ada mencari mahupun menjadi peran contoh supaya secara bersama kita dapat bangkitkan aspirasi wanita, bangkitkan keinginan wanita untuk menggapai kecemerlangan. Dan saudara, kicau di media sosial kesan cuaca panas yang sedang melanda Singapura sekarang. Antaranya penampilan maskot Snow King atau Raja Salji yang cair baru-baru ini. Aksi lucu dan bertenaga maskot ini yang tidak jemu menyakat mereka yang lalu lalang di luar stesen MRT Paya Lebar mencuri perhatian ramai. Bahkan ramai menyifatkan gelagat Snow King ini satu strategi pemasaran yang berkesan dalam mempromosikan jenama sajian pencuci mulut Mi Shue dari China yang termasuk aiskrim. Sangat comel. Saya harap mereka memberi individu di sebalik sut maskot ini gaji yang lumayan. Ini adalah video ke-8 maskot Misha yang saya tonton, sudah jadi ketagihan. Di tengah-tengah cuaca panas sekarang, penampilan Snow King ini menimbulkan kebimbangan ramai kerana ia kelihatan lusuh dan seakan-akan cair. Tolong siapa-siapa saja di sana hidupkan penghawa dingin.
Ini kan Singapura, pasti mi shue akan cair. Pemanasan bumi sedang berlaku. Dengan cuaca panas yang dijangka berlanjutan pada 2 minggu pertama Mei ini, netizen melahirkan harapan agar snorkeling dan orang di dalamnya dapat cukup rehat dan elak daripada dehidrasi.